Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam siri video-video pendek yang saya terbitkan ya secara amatur, bukan profesional ya, sebab saya bukan videographer profesional. Dan video-video yang saya terbitkan ini berkongsi perkara-perkara tentang berkaitan dengan harta dan pusaka ya. Jadi pagi ni alhamdulillah saya berada di pejabat. Ya, biasanya saya work from home, tetapi hari ini saya berada di pejabat kerana ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni saya nak kongsi satu cerita. Cerita yang kerap berlaku dalam masyarakat. Bila suami meninggal dunia, ibu mertua serang menantu perempuan dan halau menantu perempuan daripada rumah yang dimiliki oleh anaknya. Ya, macam pernah dengar tak cerita ini dalam masyarakat? Saya pernah dengar dan saya sendiri pernah berdepan dengan beberapa situasi di mana isteri mengadu mereka dihalau daripada rumah oleh ibu mertua. Kerana ibu mertua kata, rumah ini rumah anak aku. Aku ni mak, kau tu cuma seorang isteri. Ibu mertua halau menantu keluar daripada rumah. Menantu tak nak gaduh dengan ibu mertua, bungkus kain baju dengan anak-anak, keluar. Ya, pergi cari tempat lain, tempat tinggal lain. Jadi situasi begini ditanyakan pada saya, betul ke? Ya. Dia bila berlaku kematian, macam ni lah tuan-tuan dan puan ya. Saya ada pengalaman serba sedikit 23 tahun dalam industri ni, dalam buat kerja ni. Dia bila berlaku kematian, dalam pengalaman saya, memang ada percikan-percikan api di antara menantu perempuan dan particularly terutamanya dengan ibu mertua. Kan, ibu mertuaku memang ada percikan-percikan api itu. Percikan api itu kadang-kadang dia percikan api, dia ada spark, dia ada percikan api, lepas tu dia padam. Kadang-kadang dia percikan api, lepas tu dia jadi bara, kemudian dia jadi satu api yang besar membakar. Jadi dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim percikan api itu padam, satu ekstrim percikan api itu terus jadi bara, jadi api, selepas jadi bara jadi api yang besar yang membakar. Jadi itu situasi dia. Tetapi dalam pengalaman saya, kalau ada 10 kes yang melibatkan ibu bapa mertua dan juga menantu perempuan, saya boleh katakan 90% atau 9 kes ya daripada 10 adalah kes-kes yang diselesaikan dengan cara baik, yang mana ibu bapa mertua dan juga menantu perempuan ini boleh berkompromi, selesai, alhamdulillah, tak ada masalah. Ada satu kes ya, daripada 10 kes ada satu kes yang mana ada masalah antara ibu bapa mertua, terutamanya ibu mertua aku kan dengan menantu perempuan ya. Jadi saya situasi begini memang berlaku dalam masyarakat. Jadi saya nak pesan kepada kedua-dua pihak ini, ibu bapa mertua dan juga menantu, isteri ni tadi. Saya nak pesan kepada kedua-dua pihak ni supaya kedua-dua pihak ni boleh, bila dengar video saya ni, boleh dengar, boleh fikirkan betul ke tak betul apa saya cakap ya. Kalau betul terima, kalau tak betul tak payah terima. Masing-masing ada pandangan masing-masing kan. Kepada ibu bapa si mati, iaitu ibu bapa mertua, kita kena faham bahawa bahagian kita mengikut hukum faraid, bila anak kita mati, anak lelaki kita mati, bahagian kita mengikut hukum faraid hanyalah 1/6 bahagian saja. 1/6 ya. Ibu 1/6, bapa 1/6. Kalau kita campur dua-dua bahagian ibu dan bapa, maka mereka mewarisi 2/6 bahagian. Ada 4/6 bahagian lagi baki itu. Siapa punya? Baki itu adalah isteri dan anak-anak si mati yang punya. Jadi ibu bapa janganlah mudah buat conclusion, janganlah mudah buat kesimpulan. Rumah ni rumah anak aku, maka anak aku dah mati, akulah yang berhak ke atas rumah ini. Sebab bahagian kita hanyalah 2, campur ibu dengan bapa, 2/6 sahaja. 2/6 ni lebih kurang dalam 1/3 lah ya, 1/3. 2/3 tu siapa punya? 2/3 tu ialah isteri punya, isteri kepada si mati, menantu kita, dan juga anak-anak dia punya. Ya, jadi kita nak kena faham bahawa bahagian kita hanyalah 2/6 sahaja. Kita bukan menguasai keseluruhan. Kalau rumah tu berharga 1 juta misalnya ya, bahagian kita sebagai ibu bapa hanyalah sebanyak RM333,333.33 sahaja. Jadi kita bukan memiliki. So kita tidak ada kuasa nak menghalau
nak menghalau menantu ni tadi. Walaupun mungkin menantu ini bukan menantu pilihan kita masa dia kahwin dulu. Tiba-tiba anak kita balik daripada luar negeri terus beritahu ayah dan ibu. Ayah dan ibu ni lah isteri baru saya dah nikah masa di US dulu. Kan? Tiba-tiba je macam tu. Bukan menantu pilihan kita, tapi kita kena faham. Ini ibu bapa ni kena faham itu bukan hak kita sepenuhnya. Kalau kita halau isteri dan anak-anak yatim ini, iaitu cucu-cucu kita ni, bukan orang lain, keluar daripada rumah itu, maka kita kena fikir, ya, apa jadi kepada cucu kita ni, apa jadi kepada menantu kita ni, ya, kena fikir baik-baik. Jadi jangan halau, ya, selesaikan cara dengan baik. Sangat-sangat bagus. Banyak kes saya jumpa ibu bapa mertua buat keputusan, tak apalah, kami pun dah ada segala-galanya, ya, kami tak nak apa-apa bahagian ini kami serahkan kepada cucu-cucu kami, ya. Bagi balik bahagian hak tadi RM333,333.33 tadi ni yang menjadi hak ibu dan bapa si mati, ibu bapa mertua. Ibu bapa ni tadi serahkan kepada cucu dia, sebab kesian cucu kita. Mana dia orang nak duduk kalau kita halau dia daripada rumah. Serahkan, selesai cerita. Ini 9 daripada 10 kes saya jumpa ibu bapa macam ni. Ibu bapa yang kata tak apa, kami tak nak bahagian kami serahkanlah balik. Ya, baik hartanah, baik duit tunai, walaupun ada bahagian dia duit tunai, dia kata cucu-cucu kami lebih memerlukan, ya, duit ni sebab mereka nak belajar dan sebagainya, kami serahkan. Masya-Allah, tabarakallah. Ibu bapa macam ni kelas, kan? Saya respect ibu bapa macam ni, ya. Dia ada hak, tapi dia tolak hak dia kerana dia berfikir bahawa cucu-cucunya yang masih kecil mempunyai lebih banyak keperluan terhadap harta tersebut. Jadi diserahkan. Kelas. Bila ibu bapa mertua buat macam ni, menantu seliut, kan? Menantu seliut bap mentua dan bapa mentua, ya. Mak mentua dan bapa mentua, menantu seliut dan hormat, ya. Maka tidak terputuslah silaturahim di antara cucu-cucu ni tadi dengan ibu bapa mertua. Balik kampung musim durian, dia akan bawa balik, walaupun dia boleh beli durian dekat KL berlambak-lambak sebenarnya, ya, tapi dia bawa juga cucu-cucu dia balik ke kampung makan durian. Sebab apa? Sebab dia salute, dia respect kepada ibu bapa mertua dia. Kelas ibu bapa mertua macam ni. Itu ibu bapa mertua. Pasangan pun kena faham bahawa ibu bapa mertua ada bahagian seorang 1/6 setiap seorang daripada harta pusaka suami dia. Jangan nafikan bahagian itu. Jangan desak ibu bapa mertua untuk melepaskan bahagian itu. Kalau mereka nak lepaskan bahagian itu, biarlah mereka lepaskan dengan kerelaan hati mereka sendiri. Jangan kita pergi balik kampung, kita psycho bapa mentua, mak mentua kita. Ayah dengan mak tak kesian ke cucu-cucu? Ayah dengan mak ni yang kecil-kecil ni masih belajar ni, perlukan duit apa semua, kan? Tak kesian ke? Tak nak ke lepaskan bahagian? Jangan desak. Kalau dia nak lepas, biar dia lepas dengan kerelaan hati dia sendiri. Pasangan pun kena faham tu. Jangan desak-desak. Jangan kata mak mentua tamak, pak mentua tamak. Jangan. Itu memang hak mereka seperti yang telah digariskan dalam Al-Quran, dalam faraid, memang telah itu memang bahagian mereka. Jangan desak. Ya, jadi kalau ibu bapa mertua hendakkan juga bahagian tu, ibu bapa mertua tak cakap apa-apa, dia diam aja, kan. Masa bicara pusaka nanti, ibu bapa hendak bahagian tu serahkan. Redha. Ya, redha. Ya, tetapi kalau ibu bapa mertua kata kami tak nak bahagian, kami lepaskan kepada cucu, alhamdulillah. Hormat, ya, sebab ayah dan ibu semati ini ada bahagiannya yang ditetapkan oleh hukum faraid. Kalau ibu bapa mertua boleh faham, ya, kalau pasangan boleh faham, maka pusaka itu dapat diurus dengan mudah. Api yang asalnya tadi saya sebut percikan akan padam. Maka terpeliharalah silaturahim di antara cucu-cucu ni tadi dengan ibu bapa mertua. Tapi kalau ada masalah, confirm cucu-cucu ni tadi tidak akan jumpa lagi dengan datuk dan neneknya. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan buntu, jangan keliru, ya. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Di mana? Di Wasiat Shop Berhad, syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.